Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali sekali lagi bersama dengan saya Afdal Huzaimi dalam Sembang Taqwa. Kita sembang santai, yang penting sampai. InsyaAllah hari ini kita nak berbicara, kita nak sembang berkenaan dengan sebuah tajuk yang bila orang tengok tajuk dia dah beratnya kepala. Tetapi kesedaran perlu ada kerana ianya boleh jadi pada orang di sekeliling kita. Wa'iyyazubillah min zalik, kepada kita pun boleh terjadi. Maksudnya kita boleh elak, tetapi kalau kita tak ada kesedaran, dia akan mengundang kepada satu keadaan yang sangat parah dalam masyarakat kita. Dan untuk bercakap berkenaan dengan tajuk ini, iaitu bunuh diri bukan solusi, kita perlukan seseorang yang memang ahli dalam bidang ini. Untuk itu, saya berdapat bersama-sama menjemput Puan Alia Muhammad Ali ataupun Kak Ngah, iaitu merupakan pengasas kepada Awas Awareness Against Suicide dan juga merupakan pengerusi Yayasan Zuriat Care. Apa khabar Kak Ngah? Sihat kita? Alhamdulillah, terima kasih Afdal, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah, Afdal sihat? Alhamdulillah sihat. Syukur, mudah-mudahan dalam keadaan pandemik kita ni, kita Allah sentiasa pelihara kita kan. Amin. Mungkin Kak, sebelum kita sembang bertajuk berkenaan dengan tajuk yang berat ni, mungkin boleh cerita sikit lah macam mana perkembangan setakat ni dari segi program dan sebagainya. Adakah ia online ataupun ialah nak buat apa seminar dan sebagainya, tak boleh kan. Jadi apa perkembangan Kak Ngah kita? Perkembangan dengan Awas? Bismillahirrahmanirrahim. Awas ke ataupun ialah personal life? Alhamdulillah, tak sangka kan sebenarnya bercakap tentang pandemik ni, betul, kita tak ada siapa sangka pandemik ni boleh berlaku kan Afdal. Dan kita pun tak pernah, kita ke zaman-zaman ayah kita ke atuk kita ke, tak pernah melalui zaman ni. Jadi tak ada siapa yang boleh bagi contoh apa pandemik ni sebenarnya kan. Tapi sebenarnya bercakap pasal pandemik ni, dia adalah merupakan satu ujian yang sangat-sangat besar bagi semua orang. Bercakap tentang isu bunuh diri, walaupun tajuk tu sangat berat, tapi sebenarnya sebelum ni orang tak bercakap tentang kesihatan mental. Orang tak bercakap tentang kemurungan, penyakit mental misalnya. Sebab benda tu benda yang kita bisik-bisik, kita malu, kita stigma sangat tinggi. Tapi bila sekarang ni, bila pandemik, semua orang tahu secara besar-besaran, secara ramai-ramai orang tahu tentang stres tu apa, orang jadi kebimbangan melampau sebab ialah terputus pekerjaan, terputus mata pencarian, terpisah daripada orang tersayang kan. Jadi Alhamdulillah, sejak ada Awas ditubuhkan, Awas baru lagi, dia masih baby lagi, masih bertatih. Pada satu PKP pertama dia bermula, jadi dalam Mac 2020. Tapi sejak daripada hari tu Afdal, Alhamdulillah macam banyak sangat sambutan dengan kempen kesedaran dan program kita. Ramai orang nak bertahu, nak ambil tahu, nak bertanya, even yang nak cari bantuan sokongan pun ada, ramai sangat-sangat. Yang itulah. Jadi walaupun dulu macam Afdal kenal Yayasan Zuriat Care dulu, kita banyak jaga program kita, banyak berbentuk macam untuk adik-adik remaja yang terlanjur hamil, dan kita nak protect, nak pelihara baby-baby mereka lah kan, baby yang anak tak sah taraf ni. Tapi sekarang Zuriat Care dah jadi yayasan, jadi kita kembangkan lagi program-program kita, termasuk program kesihatan mental. Dan tak sangka sebabkan pandemik ni, banyak sangat isu bunuh diri ni sekarang ni. Jadi boleh kata tiap-tiap minggu kita ada sahajalah program kita, sama ada bentuk kesedaran ke, bentuk tolong orang ke, untuk yang nak dapatkan bantuan dan sokongan ke, maklumat, information tentang isu bunuh diri dan kesihatan mental. So walaupun dari satu sudut kita tak boleh keluar, kita tak boleh turun padang tolong orang, tapi kita macam ni lah, Alhamdulillah, ala kulli hal kita buat program-program macam ni. Macam At-Taqwa tengah buat juga sekarang ni. Tahniah Masjid Taqwa sebab buat program macam ni kan. Kak, kita nak cakap berkenaan dengan topik bunuh diri bukan solusi. Cuma di awal ni kita nak tanya juga, saya ada juga buat carian dapatan dan hasilnya sangat mengejutkan apabila bulan 1 sampai bulan 5 saja 468 kes. Nak salah siapa sebenarnya Kak? Dalam isu ini, macam mana sudut pandang yang sepatutnya kita melihat? Adakah kita perlu lihat tengok bunuh diri? Tengok tak ada iman dalam diri. Macam mana pendapat Kak?
Okey, kalau Kak Angah lah datang ni bercerita ni dari sudut kesihatan mental. Sebab kalau yelah sama juga, dia sama. Bila kita tolong masa Zurat Care bantu adik-adik remaja yang tersasar arah ni kan, yang dah mengandung luar nikah ni, masalahnya kadang-kadang bila kita nak bantu pun ada sahaja ahli masyarakat, orang-orang yang mengecam kata kita ni seolah-olah menggalakkan zina sebab kita tolong diorang, jadi diorang mudahlah nak bersalin dan sebagainya kan. Yeah. Tapi yelah ada pandangan masyarakat yang macam tu. Sama juga macam kalau kita, bukan kita nak menggalakkan ataupun nak mengatakan yang bunuh diri ni satu benda yang okey ataupun normal sekarang sebab semua orang tertekan, tidak. Tapi kami melihat dari sudut pandang penyakit mental sebab bila orang tu dalam keadaan tertekan, dia boleh menjadi penyakit. Sama juga macam contohlah kalau kita nak cerita penyakit mental dengan penyakit fizikal ni, Afdal, dia tak banyak beza. Contoh kalau kita makan gula hari-hari, tentu pasti sampai satu tahap kita akan jadi ada penyakit kencing manis, betul? So macam juga dengan kesihatan mental ni, kalau kita stres, tertekan hari-hari, risau, tak boleh tidur, tak cukup rehat, makan terganggu, semua jiwa terganggu, lama-lama kita boleh jadi kemurungan, dan kemurungan ni adalah penyakit. Dan tidak boleh kita kata orang yang ada kemurungan tu semuanya tak cukup iman, tak ada iman. Salah kat situ sebab ada je orang-orang masjid, ni cerita benar ya, doktor-doktor psikiatri yang kata dia ada je pesakit dia yang datang terdiri daripada imam, terdiri daripada bilal masjid, yang lagi takut dan susah nak bercakap, nak cerita yang sebenarnya dia kerja kat masjid atau dia sebenarnya orang masjid lah. Sebab nanti orang akan lemparkan tuduhan kata-kata yang dia tidak kuat iman. Sedangkan dia adalah dua perkara yang berbeza. Orang yang beriman dan orang yang kuat semayang, kuat baca Quran pun boleh ada penyakit mental sebab ada kalanya penyakit mental ni adalah penyakit keturunan. Dan juga boleh jadi penyakit keturunan Ya, dia adalah penyakit keturunan sebenarnya. Okey, masa Kak Ngah sekolah agama dekat Johor dulu, kecil-kecil, ingat lagi cikgu pernah cakap tau, awak kalau, dia cakap dengan kita semualah, budak-budak, murid-murid semua kan, dia kata awak kalau ada penyakit gila dalam keluarga atau tahu apa-apa penyakit keturunan yang lain, wajib, ni dia sebut ya, ustazah tu cakap wajib beritahu pada bakal suami atau bakal isteri. Okey. Zaman dulu-dulu, semua yang berkenaan dengan mental ni adalah gila lah, majnun kan. Tapi zaman sekarang dah ada nama-namanya tersendiri sebab bidang medical kita, bidang perubatan kita dah advance, dah meluas. Jadi bukan ialah gila tu bahasa kasar, tapi kalau kalau dalam bidang perubatan dia ada banyak nama. Ada nama depression, ada nama anxiety, ada nama bipolar, ada nama skizofrenia dan sebagainya. Memang gila tu kasar dan tak sedap didengar, tapi dia juga merupakan penyakit keturunan dan walaupun ada baka keturunan genetik, faktor-faktor luaran memainkan peranan. Okey, contoh macam tadi, orang tu dah ada penyakit kencing manis, tapi dia dah ada keturunan, ayah dia mungkin ada kencing manis, tok dia ada kencing manis, tapi mungkin sebab dia makan banyak gula ke, atau mungkin dia ada kerosakan ataupun pankreas dia rosak ke, jadi dia jadi macam orang yang memerlukan perubatan. Sama juga macam orang yang kesihatan mental, mak ayah dia mungkin dah ada dalam keturunan dia, tapi sekali bila dalam keadaan tertekan, stres, hormon dia macam sekarang PKP, tak boleh keluar, tak boleh exercise ke apa, dia jadi takut, jadi risau, jadi susah hati, tak boleh tidur, tak boleh rehat semua. Jadi boleh hormon-hormon dia boleh menjurus ke arah menjadikan dia berpenyakit mental. Dia berkait rapat dengan hormon tu hormon dan kesihatan lah. Kita tak boleh kata semua orang 100% orang yang bunuh diri tu dia putus asa. Tak boleh sebab kebanyakan kajian menunjukkan, Afdal, kajian menunjukkan yang 80 hingga 90% orang yang telah mengambil nyawa mereka ni terdiri daripada orang yang ada sakit mental lah. Maknanya mungkin dia dengar suara, psikosis, ataupun ada suara yang suruh dia buat benda-benda yang mencederakan dia atau mencederakan orang lain. Jadi dia ada gangguan kesihatan mental. Walaupun kita tak boleh kata semua yang 100% yang bunuh diri tu kesihatan mental. Jadi kita sebagai ahli masyarakat kena macam prihatin dan kena careful supaya kita tak menghukum orang lain, kata dia ni ahli neraka, dia ni apa sekian-sekian yang tak baik, tak cukup iman sebagainya. Sebab ada kemungkinan ini penyakit kan.
Dan Jangan kalau buat tak kerja ada Tuhan lah, senang cerita. ya jangan buat kerja Tuhan. Dan yang kerja manusia yang kita boleh buat adalah kalau orang tu dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kita tengok dia macam tak okey, tak normal perlakuan dia, mintalah dia cepat-cepat dapatkan bantuan atau rawatan kan, sebab bila dia dalam keadaan tak okey tu dia jadi orang yang kemurungan ni, dia lagi macam dia nak menyendiri, nanti dia jadi fikir-fikir ialah benda yang putus asa dan sebagainya. So kena jaga-jaga sebab kadang-kadang sama kita ni pun kan, kita especially orang Melayu ni macam tak mau cakap yang aku tak okey, macam kadang-kadang benda tu macam malu kan. Jadi kalau kita sebenarnya cara untuk mengurangkan risiko bunuh diri ni, sebenarnya kita masyarakat kena mainkan peranan untuk support, untuk beri sokongan, untuk relaxkan dia, untuk bertegur sama sendiri. Macam bendera putih tu, itu adalah satu benda yang sangat inisiatif yang sangat baik di kalangan masyarakat kan, Betul, supaya kita betul. boleh saling tolong-menolong. Betul. Kak, tadi apa Kak Ngah bercakap berkenaan dengan skizo, bipolar, anxiety yang memang sekarang ni dah orang dulu macam contoh autism lah. Dulu kecil-kecil mana pernah kita dengar autism ni kan. Tahu-tahu dah besar-besar Betul. semua suka bila cakap anak saya autism, anak saya minor ni. Oh, okey. Dia jadi macam awareness tu dah ada kan. Macam tu juga dengan orang sebelum ni orang tak pernah dengar bipolar, orang tak pernah bipolar ke bipolar? Bipolar. Bahasa Inggerisnya bipolar lah. Bipolar, Mungkin okey. bahasa Melayunya bipolar lah. Bipolar, skizo, anxiety. Cuma antara skizo, bipolar, anxiety, kemudian ada lagi tak tiga tu? Ada Term. macam-macam. Dia ada lebih kurang 200 jenis penyakit mental. Banyak Sebenarnya banyak Okey, Afdal. Orang tak tahu. kat mana duduk dia yang time bunuh diri tu, kat mana duduk dia? Adakah dekat skizo ataupun ada part-part yang kita boleh kenal pasti, bila sampai tahap ni dia akan commit suicide. Okey. Cantik soalan tu. Bagus soalan tu. Okey, dia boleh jadi dia ada penyakit bipolar, dia boleh jadi dia ada penyakit skizofrenia, dia boleh jadi ada penyakit apa-apa penyakit mental, tetapi bila penyakit tu dia ada kemurungan. Sebab ada orang yang ada skizofrenia yang tak murung. Bila dia tak murung, dia tak ada depression, dia tak adalah mungkin tak ada suara-suara yang mengganggu dia, membelenggu jiwa dia. Tapi bila dia ada kemurungan, bila dia dah bertukar menjadi depression, itu yang sangat-sangat bahaya. Sebab depression ni dia jadi macam menyendiri, dia akan jadi rasa down yang sangat down. Ni adalah simptom Afdal. Dia akan rasa macam aku ni menyusahkan orang aja kalau hidup. Aku ni dah tak berguna. Aku ni sebenarnya menyusahkan orang lain dan sebagainya. Lebih baik aku tak ada sebab sekian macam tu kan. Jadi fikiran-fikiran tu adalah gejala. Dia adalah simptom penyakit mental. Dia bukan macam saja-saja. Afdal, percayalah tak ada orang yang bangun satu hari pagi macam hari ni aku nak tamatkanlah hidup aku. Tak ada. Dia orang yang rasa macam tu dia kronologi ni panjang. Dia bukan terus-terus bangun pagi rasa macam tak nak, boring lah, tak nak hidup lagi. Tak ada orang macam tu. Dia mesti sakit, dia mesti ada fasa-fasa dia yang mungkin dia dah down, mungkin ada berlaku something pada hidup dia dan sekiannya dan sebagainya. Lepas tu mungkin dia cuba cerita dengan orang tapi orang kata alah takkanlah jantan pun nak nangis, contoh orang cakap macam tu, ataupun alah takkanlah sikit pun macam ni dah down. Mungkin orang cakap benda macam tu kan. Jadi mungkin dia rasa macam dia tak ada tempat nak mengadu, jadi dia akan duduk menyendiri, dia akan rasa macam bila dia dah sorang-sorang tu, yang lebih bahaya tu kemurungan akan mengundang gejala-gejala, simptom-simptom yang itulah, rasa diri putus asa, rasa diri tak berguna dan sebagainya tu. Psikosis menakutkan lagi. Psikosis ni adalah macam bila kita keseimbangan mental kita tu maknanya kita dah terputus daripada realiti, maknanya kita dengar suara, kita nampak sama dengan skizo ke? Dia macam skizofrenia, betul. Tapi psikosis lah, maknanya psikosis orang yang bipolar pun boleh psikosis, depression pun boleh psikosis. Jadi dia boleh daripada start penyakit mental dia boleh ke arah tu. Jadi kalau tak dirawat dengan cepat, segera, dia boleh melarat. Dan bila melarat tu yang lebih bahaya. Dan selalunya orang tak, macam dia bukan cerita 1 hari 2 hari, dia cerita dah lama dibiarkan ataupun tak tahu macam mana nak cakap dengan orang tu, ataupun orang tu sendiri tak tahu macam mana nak dapatkan bantuan, takut, stigma dan sebagainya, malu. Lepas tu dia sorang-sorang, itu yang dia kan buat perkara-perkara na'udzubillah, benda yang ialah yang menakutkan dan mengerikan. Kak Ngah, ada tak kalau kita boleh tengok ada tak fakta ataupun dari segi statistiknya, skizo rakyat kita ada berapa orang, bipolar rakyat kita ada berapa orang, ada tak kerajaan come out dengan statistik tu?
Ada rasanya, tapi tidak ada dalam sekarang ni Kak Ngah tak prepare untuk statistik tu, tapi statistik bunuh diri ada kalau Abdal nak tahu. Tapi kalau yang berapa pecahan skizofrenia, berapa pecahan tu sekarang ni at the moment tak ada. Tapi kalau boleh bercakap tentang kadar ni, di Malaysia ada hampir 1/2 juta kanak-kanak sekarang ni yang mempunyai masalah gangguan kesihatan mental. Jadi Kanak-kanak kanak-kanak, ya, kanak-kanak pun ramai Abdal yang ambil nyawa masing-masing Abdal. Masya Allah. Apa dia punya, ini kat Malaysia ni, kita cakap kat Malaysia. Malaysia Abdal, La ya ilaha Abdal, illallah. banyak kes Abdal. Sebab tu sebenarnya ini adalah perkara yang serius. Kalau kita tengok mana-mana mana-mana pun kalau kita tengok WHO lah ya, WHO punya website, suicide ni, bunuh diri ni di bawah kesihatan mental. Kalau kita tengok KKM punya website pun di bawah kesihatan mental. Dia adalah faktor kesihatan. Mungkin jugalah ada beberapa daripada 10, mungkin 2 tu mungkin faktor lari hutang, mungkin faktor lain-lain, tapi Oh, tak banyak bukan majoriti penyumbang besar kepada faktor bunuh diri itu, ada bukan disebabkan asal hutang je bunuh diri, asal hutang bunuh diri, bukan penyumbang besar hutang tu. Tidak semestinya. Banyak ya, 8 majoriti 8 daripada 10 tu adalah disebabkan oleh penyakit mental. Kata kajian ya. Kira Kak Ngah ni sebut daripada kajian katalah macam tu. Jadi sebenarnya kesedaran ni perlu ada. Jadi kita jangan cepat-cepat nak judge, jangan cepat nak hakim orang kata sebab ini adalah penyakit. Sama juga macam kalau kita orang kena kanser, kita tak kata dia ni tak cukup iman, tak baca Quran lah tu sebab tu kena kanser. Kita takkan cakap macam tu kan. Jadi sama juga orang penyakit mental pun dia adalah penyakit dan perlu dirawat, perlu dibantu, perlu disokong. Okey, Kak Ngah, kita bercakap masyarakat dan masyarakat kepada terutamanya kepada pelayar-pelayar, kepada semua yang sedang menonton pada ketika ini. Yang pertama saya minta sharekan, kongsikan kepada semua sekali, seramai yang mungkin masyarakat kita, supaya stigma kita, tolong masyarakat, tolong tukar stigma kita sebagaimana kita menerima orang kanser dan sebagainya, sebagaimana kita menerima autism dan sebagainya dalam masyarakat kita. Stigma ini perlu kita tukar dalam keadaan yang segera, sebab boleh jadi kita membantu salah seorang daripada ahli keluarga kita ataupun rakan terdekat kita untuk terjebak dalam perkara ini. Macam yang apa Kak Ngah kongsikan tadi, sangat menakutkan bila dah berlaku, masa tu kita rasa penyesalan. Okey Kak, dalam ada dua keadaan yang mana berlaku di sekeliling saya, cubaan demi cubaan, dan akhirnya ialah ada yang ke penghujungnya yang kita tengok dalam banyak kes bunuh diri, dan yang alhamdulillah ada yang selamat pun. Jadi persoalannya kita nak cek pada diri kita sendiri dulu. Adakah, kalau Kak Ngah boleh ceritakan dia punya proses ataupun dia punya, macam tadi Kak Ngah ada ceritakan dia rasa murung, dia rasa tertekan dan sebagainya. Jadi mungkin boleh diceritakan proses-proses sebelum dia terus terfikir kepada yang lebih tinggi yang mana kita tengah ceritakan hari ini, dan macam mana kita nak terus tarik balik diri kita supaya no, this is normal. Kita balik semula pada diri kita sebenar. Mungkin Kak Ngah boleh kongsikan. Mungkin kalau yalah, kita tak boleh nafikan yang sebenarnya faktor spiritual ataupun faktor kerohanian, agama tu menguatkan kita, boleh menguatkan kita, diri kita yang rasa kekosongan, yang rasa macam tak okey tu, memang betul. Kajian pun menunjukkan sebenarnya faktor rohani adalah satu faktor yang melindungi daripada kita terjebak ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Tapi walau bagaimanapun, kalau seseorang tu dah cross, maknanya dia dah sampai menjadi penyakit mental, maknanya mungkin dia tak ada kesedaran. Kalau macam mana kita nak tahu? Kita sendiri kadang-kadang tak sedar pun tak tahu. Okey. Macam Kak Ngah sendiri, Kak Ngah pernah didiagnose. Ya, ini pengalaman itu yang menyebabkan Kak Ngah mengasas awareness against suicide. Kak Ngah sendiri ada pengalaman dengan kehilangan insan tersayang yang telah meninggal dunia akibat bunuh diri ya. Ini satu kisah yang benar, dan dia sangat ialah satu perkara atau peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan. Tapi sebab tu Kak Ngah rasa terpanggil untuk buat awareness ni, buat program ni,
supaya dapat tolong ramai-ramai orang lagi. Dan sebenarnya Kak Angah bersyukur sangat Afdal jemput, masjid jemput ni. Bukan mudah untuk kita bercakap tentang isu ni sebab terlalu banyak stigmanya. Stigma orang kita ialah orang bunuh diri ni mesti dia tak cukup iman. Mesti dia tak baca Quran ke tak sembahyang. Tapi tidak Afdal, sebenarnya banyak kes-kes yang sebab penyakit mental dia yang telah menguasai, yang telah membelenggu jiwa dia, yang berbisik-bisik pada dia ke suara-suara ataupun lembaga ke apa ke, tekanan dia, delusi dia sampaikan dia boleh ke arah tu. Tapi bila Afdal cakap memang betul, kalau kita ada kesedaran, kita cepat-cepat sedar, maknanya sebenarnya kalau bila Islam tu kan, Islam melarang kita untuk mengambil nyawa kita kan, atau melukakan diri kita, mencederakan diri kita. Itu adalah faktor pelindung, tapi dia tak absolute. Bagi orang yang dah jadi penyakit mental, dia dah tak boleh kawal diri dia. Dan juga kita pun tahu banyak mufti-mufti besar macam Mufti Meng pun ada sebut sekarang ni banyak kes Muslim di kalangan orang Islam bunuh diri kan. Sebab kita tak tahu keadaan mental dia macam mana. Kalau ketika dilakukan itu dia tidak waras, maknanya hilanglah kebertanggungjawaban dia. Maksudnya bukan kita yang nak decide, bukan kita yang nak kata dia masuk syurga ke ahli neraka ke, bukannya. Tapi sebelum seseorang tu ke arah tu, kita dah nampak dia dalam keadaan tak okey ke, macam rambut tak sikat, malam tak tidur, tak makan, bercakap sorang-sorang, dia dah cakap jari runsing, dah tanda-tanda tu dah ada. Dan kita janganlah macam marah-marah dia ke, tak tolong dia ke, bawakan dia ke doktor, bawakan dia ke kaunselor ke, rawatan rohani pun boleh, rawatan Islamik pun boleh. Tapi kita kena selari juga, sebab kadang-kadang kita tak tahu adakah ini betul, sebab dia sama dengan ciri-ciri. Kadang-kadang mungkin orang kena buat orang ke, kena sihir pun dia ada persamaan. Tapi lebih baik kalau dua-dua kita gandingkan, supaya kalau jumpa doktor pun doktor boleh bantu, jumpa ustaz-ustaz pun boleh bantu. Dia tak seharusnya dipisahkan. Maksudnya kalau orang kena kanser, kalau dia pergi doktor pun tak salah, tapi dia jumpa ustaz-ustaz bagi bacakan ke apa, doa ke apa ke pun tak salah kan. Jadi kalau seiring lebih baik macam tu. Okey, maksudnya bila kita bercakap berkenaan dengan kesihatan mental ni, yang pertamanya perlu kita melihat bahawa kalau kita tanya diri kita, kalau kita dalam keadaan murung, tapi sebenarnya yang saya nampak sekarang ni Kak, saya nampak ialah peranan lebih besar kepada masyarakat tu sendiri. Jadi masyarakat kena ambil cakna, jangan hanya fikirkan diri sendiri je mentang-mentang lah. Dia kata apa, dia akan sentiasa cakap apa, akhir zaman aku nak jaga diri aku je lah. Tak ada masa aku nak ambil tahu tentang orang lain. Tapi dia lupa kita adanya dinamakan sebagai hablum minallah, hablum minan nas kan. Kita kena jaga hubungan kedua-duanya tu, kita kena jaga kan. Jadi mungkin Kak Angah boleh kongsikan apa yang kita boleh buat step by step supaya dari segi bahasa, dari segi supaya psikologi ni kita dapat pegang dulu. Cantik tu soalan tu, betul. Kalau kita dah tengok orang tu tak okey, dalam keadaan tertekan, nombor satu, kita janganlah marah-marah dia kan. Kita dekati dia dulu. Kita buat dia rasa selesa dengan kita. Sebab bila bercakap tentang jiwa ni, bila bercakap tentang masalah dalam, mungkin dia terpisah dengan isteri dia, dah lama tak jumpa sebab COVID ni. Kadang-kadang ada juga ibu-ibu yang orang tua kan, dia dah berapa raya anak dia tak balik. Dia pun kemurungan, dia seorang diri kan. Mudah-mudahan ibu ayah kita, atuk-atuk kita yang kat kampung tu, dia taklah terfikir begitu. Tapi kadang-kadang kalau dia dah menjadi penyakit, dia dah tak boleh kontrol lagi, dia tak boleh kawal lagi. Kalau orang yang ada kawalan, dia boleh berfikir, maknanya dia masih belum sakit mental yang sepenuhnya lah. Mungkin belum baru cross border lah senang cerita. Belum cross border, betul. Kalau dalam keadaan macam tu, tak apalah, maknanya dari kesedaran ataupun ada sokongan-sokongan, ada orang yang jiran dia nak hiburkan dia ke, tolong belikan dia ayam ke, daging ke apa, barang basah ke kan, temankan dia. Mungkin dia tak rasa kosong sangat atau terhibur. Tapi kalau orang yang dah cross tu, itulah na'udzubillah min zalik, jangan sampai dia berlaku apa-apa. Dan kita sebagai masyarakat, kita perlu dekati macam tu. Jangan marah-marah, jangan nak kadang-kadang kita senang nak cakap, Kak Angah pun sama. Kadang-kadang kalau kita tengok macam Kak Angah anak dah nak meningkat remaja kan, macam kita mudah kata, alah, inilah dia anak remaja ni macam gini macam ni, sebab anak remaja ni emosi, moody kan. Tapi kadang-kadang kena hati-hati, sebab kita ada kalanya penyakit mental ni kita tak nampak. Sebab tu banyak ahli keluarga yang bila anak dia, suami, isteri, mak, ayah yang telah mengambil nyawa tu, dia kata
Tak sedar sebab dalam awas, sorry Ustaz ya nak cerita tadi. Dalam awas kita ada kumpulan sokongan, satu-satunya kumpulan sokongan yang terdiri daripada orang-orang yang telah melalui proses ni. Maknanya Oh, okey. ahli keluarga, sahabat handai, rakan kerja yang telah kehilangan orang tersayang akibat meninggal bunuh diri ni. Masya-Allah. Sebab orang-orang ni dia sebenarnya dia tertekan, dia trauma. Yelah, bayangkanlah suami dia, isteri dia, mak, ayah dia. Kita nampak dalam surat khabar, kita rasa macam alah benda ni berlaku dekat kampung lain, benda ni berlaku dalam Hollywood, cerita Hollywood. Tapi Ya. dia berlaku sebenarnya di kawasan kita. Macam tadi Ustaz nak cerita pasal ada kawan tu kan yang dalam keadaan begitu. Jadi sebenarnya dia berlaku je dalam masyarakat kita. Cuma masyarakat kita kadang-kadang kita dengar je benda tu, kita macam pandang tempat lain sebab kita tak selesa. Perbualan ni, percakapan tentang kesihatan mental, isu bunuh diri ni kita tidak normalisasikan. Jadi orang semua jadi takut dan stigma dan malu untuk bercakap tentang dia punya masalah kan. Bukanlah kita kata kita patut cakap kita punya cerita ni semua tabur dalam Facebook tu semua, tidak. Tapi kalau dalam keadaan tertekan, kita harus mendapatkan jalan cara macam mana nak selesaikan masalah kita. Jangan biarkan diri kita, sebab kalau tidak nanti dia bertukar jadi penyakit, dan bila penyakit tu lagi susah lah, maknanya perlu rawatan dan sebagainya lah kan. Dari segi rawatan Kak Ngah? Dari segi rawatan, kalau sedang-sedang, maksudnya katalah kita ada masalah dengan bos ataupun ada masalah dengan suami atau isteri, mungkin even Jabatan Agama pun ada pusat kaunseling dan sebagainya kan. Okey, kaunseling lah, maknanya itu antara, kadang-kadang kita perlukan kaunseling tu tak semestinya dengan pakar saja. Mungkin kadang-kadang mak mertua, ayah mertua yang adil, yang neutral, kita boleh minta pandangan kan, orang tu yang lebih dah orang kata makan garam dulu, asam garam dulu kan. Kita boleh minta pandangan dengan orang-orang yang bijaksana ni lah, as long as dia tak ambil side lah, tak ambil pihak kan. Okey, minta pandangan. Tapi kalau dah teruk, maknanya kalau kita dah sampai tak boleh tidur, berpanjangan tak boleh tidur, tak boleh makan, terdengar-dengar suara, tu sangat dinasihatkan untuk pergi cepat-cepat ke doktor, pergi jumpa doktor, pergi jumpa doktor biasa pun boleh, klinik kesihatan biasa boleh. Daripada klinik kesihatan tu, kalau nanti dia akan tapis dululah, dia akan filter dulu, dia akan tanya kita apa-apa semua. Kalau doktor tu rasa kita perlu untuk berjumpa dengan pakar psikiatri, dia akan buat surat rujukan dan kita akan pergi ke pakar psikiatri macam tu. Kalau swasta tak ada masalah lah, terus pergi aja. Tapi apa pun, katalah doktor psikiatri kata, oh kita ada penyakit ni dan kita sendiri nak jumpa ustaz juga, nak jumpa rawatan Islam juga, tak ada masalah. Tapi pada Kak Ngah, buatlah kedua-duanya sekali, supaya kita tak, sebab ni melibatkan nyawa. Abdul, Kak Ngah dah bila tubuhkan awas kan, Kak Ngah dah tengok banyak mereka yang kehilangan ahli keluarga, insan tersayang dengan kaedah ni kan. Macam kesian sangat, Kak Ngah simpati sangat, sebab dia tidak disokong dan dia rasa macam bersalah. Dia rasa macam, ya Allah, hari tu dah nampak dia murung tapi tak sangka ini jalannya, macam tu. Ramai yang kata tak sangka, ramai yang kata macam mula dia diam, dia macam tak betul. Yelah, kita nak bagi dia ruang. Kadang-kadang orang kata macam tu kan. Tapi sebenarnya kalau kita dapat kesan lebih awal simptom-simptom kemurungan tu kan, simptom awal kemurungan tu lebih baik sebenarnya. Betul lah tu sebagai masyarakat kita kena, kebersamaan kita lah mainkan peranan penting untuk memastikan bahawa bila nampak je ini dah sampai tahap tak tahulah apa dapat Kak Ngah macam mana, dia punya istilah jaga tepi kain orang tu kali ni terpakai lah ya. Ya, sangat terpakai. Sangat terpakai Jadi sebab Ustaz, kalau kita tengok, sorry ya saya cakap sikit. Kalau kita tengok tentang jaga tepi kain orang ni kan, sebenarnya Islam pun mengajar kita adalah masyarakat yang berjemaah, masyarakat yang bersama-sama kan, bersama-sama dari apa sudut lah, nak semayang, nak berjemaah, nak buat kerja-kerja korban pun berjemaah, kita buat ramai-ramai kan. Even dah jadi jenazah pun still berjemaah still kena berjemaah. Betul segala-galanya kan. Jadi sebenarnya sama juga dalam konsep isu sosial ni. Macam juga kalau kita dengar orang sebelah kita pukul-pukul anak dia, sekarang kes COVID kan, pukul-pukul anak, kedera anak dia, takkan kita nak alah tak ada apalah, tu bukan masalah kita. Jangan, pindah rumah cari rumah lain. Kan. Jadi kena jaga tepi kain orang, suka tak suka kan. Okey, so jadi mungkin di akhir ni nasihat Kak Ngah sendiri sebagai seorang yang bertanggungjawab dan memastikan menyebar luas kefahaman berkenaan dengan awas ni sendiri, ataupun ialah kita katakan kepada mereka yang sedang berada dalam kemurungan, sedang berada di dalam
satu keadaan yang mana dah dengar bisikan dan sebagainya, cepat-cepat macam yang Kak Ngah cakap tadi, cepat-cepat dapatkan konsultasi ataupun terus boleh hubungi Awas sendiri kan, ataupun terus Boleh, pergi ke insyaAllah. jumpa klinik dan sebagainya untuk diorang akan salurkan kan, diorang akan salurkan Hmm. kepada tempatnya. Jadi mungkin kita boleh katakan bunuh diri bukan solusi, pastilah bukan solusinya sebab ia melibatkan Pasti. masyarakat, tetapi dalam konteks ini masyarakat memainkan peranan yang sangat penting. Mungkin di akhir ni pesanan Kak Ngah kepada masyarakat berkenaan dengan kesedaran supaya bunuh diri ni tak dipandang enteng dan bukanlah satu mungkin ada yang cakap apa, ya, dia dah bunuh diri tu alhamdulillah settle lah apa masalah kita kat kampung ni. Mungkin sedikit pesanan Kak Ngah sendiri. Ada dua pesanan yang saya nak sampaikan lah. Satu, pada mereka yang dah terlalu tertekan, yang dah rasa macam putus harapan, jangan takut, jangan malu. Sebenarnya perasaan-perasaan tu boleh jadi adalah simptom atau gejala kepada penyakit. Dan jangan takut, walaupun itu merupakan penyakit, tak apa, insya-Allah ada penawarnya, ada ubatnya. Sebab kan Allah dah janjikan setiap sakit tu ada ubatnya, kecuali mati kan. Jadi kita kena yakin dan jangan takut. Orang memang akan mengata, orang akan kata yelah ni tu, macam-macam lah orang nak kata kan. Tapi yang penting akhir sekali kita kena tahu yang kita perlu kuat dan perlu cari jalan ikhtiar. Macam mana kita perlu dalam keadaan COVID ni kita perlu ikhtiar cari rezeki, kita juga perlu ikhtiar cari kesihatan, cari penyembuh kepada keadaan tekanan kita. Jangan biarkan keadaan ni terus-terus macam tu dan tidak dibantu, dan dapatkanlah sokongan. Kalau rasa ahli keluarga macam tak faham, tak boleh nak tolong, carilah badan-badan, banyak badan-badan NGO sekarang ni termasuk Awas sendiri yang akan bantu, insya-Allah. Kita pun buat servis kalau sekiranya orang tu rasa macam dia nak pergi jumpa doktor, nak jumpa pakar psikiatri tapi dia takut, dia malu sebab dia tak nak beritahu ahli keluarga dia, kita teman. InsyaAllah kita akan temankan. Okey, itu satu. Kedua, bagi mereka yang telah kehilangan, ini Ustaz ya, golongan yang selalu dilupakan, ialah golongan yang telah kehilangan kematian orang tersayang akibat bunuh diri. Tak kisah bangsa apa, tak kisah jantina apa, umur apa, pekerjaan apa, latar belakang apa sekalipun, kami di Awas nak bantu, nak menyokong supaya sebab kajian menunjukkan orang yang telah kehilangan orang tersayang yang telah meninggal akibat bunuh diri ni, dia punya kadar kematian, dia punya kadar kebarangkalian untuk jadi suicidal pun, untuk berfikiran untuk bunuh diri pun sangat tinggi. Kajian ada menunjukkan. Maknanya orang yang telah melalui proses tu, sebab dia tak boleh nak share, dia tak boleh nak cakap dengan orang, dia tak boleh nak pergi dapatkan sokongan, dia jadi rasa tertekan, dia punya rasa bersalah sebab dia tak tolong orang tu. Macam-macam, dia ada komplikasi macam-macam. Mungkin juga dia menghadap, dia nampak orang tu dia jadi saksi kan kepada keadaan macam tu, mungkin dia rasa sangat tertekan. Percayalah yang sokongan ada, ketahuilah sokongan ada. Kami di Awas sangat nak bantu. Jangan bersendirian, jangan rasa macam ini dah tak ada jalan lagi untuk dapatkan sokongan dan bantuan. Percayalah yang ada orang yang nak bantu. Sebenarnya kita semua di dalam Awas melalui proses penyembuhannya, dan insya-Allah kita tak ada stigma, kita tidak akan menghukum. Kita nak bantu mereka dan semua orang yang dalam keadaan memerlukan beginilah, sama ada perasaan atau fikiran untuk mengakhirkan kehidupan atau bunuh diri, ataupun orang-orang yang telah kehilangan kematian orang tersayang akibat bunuh diri. Terima kasih Ustaz jemput kami. Kami sangat berbesar hati sebab sebenarnya ni isu yang orang tak nak cakap, orang bisik-bisik dan orang malu nak cakap. Tapi dia adalah benar. Suicide ni, kes bunuh diri ni adalah sangat-sangat benar. Kami menyaksikan daripada orang-orang yang kami bantu. Kami di dalam Awas tu terdiri daripada orang-orang yang telah kehilangan orang tersayang yang telah meninggal kaedah begini. Ini bukan satu perkara yang main-main lah, dia perkara yang serius. Kak Ngah, macam mana kita nak hubungi Awas? Mungkin boleh ditinggalkan nombor telefon ataupun ada Facebook, IG yang boleh dikongsi. Ada, Facebook ada, IG ada, 010-2344-808. Okey. 010-2344-808, atau kalau tak ingat apa cakap tadi, pergi aja IG, pergi sahaja Facebook Awas, ataupun pergi ke Yayasan Zurat Care dan klik dekat Yayasan Zurat Care tu ada klik kami bantu. Kami bantu tu ada dua, sama ada nak membantu, memberikan sokongan sumbangan ke apa, ataupun nak bantuan. Kita pun ada beri dekat bantuan. Facebook tu Awas ataupun apa?
Facebook Awas, dan Tulis je Instagram Awas. Awas. Type saja Ya, Awas. Awas Malaysia. Awas Oh. Malaysia. Tulisan dia Awas lah. Awas. Oh, okey. Keluar nanti signboard Awas ke apa ke kan. Signboard. Belumlah ada signboard tapi iyalah betul. Ada nama Awas. Kak Ngah, terima kasih banyak di atas perkongsian, dan saya nak mengajak kepada tuan-tuan dan puan sekalian, pelayar-pelayar, penonton-penonton yang sentiasa cakna dengan masyarakat. Saya percaya yang menonton kita semua cakna pada masyarakat kita. Perlulah untuk kita sama-sama menjaga satu sama lain. Yang paling penting sebenarnya kita sama-samalah menghapuskan stigma tu. Stigma itu racun. Jadi kita jadilah masyarakat. Tak apalah. Kalau nak ditanyalah pada saya kan, Kak Ngah, ditanya pada saya, macam mana kita nak didik masyarakat? Jawapan dia mudah je, didik diri kita dulu. Kita mulakan dengan diri kita dulu, kemudian barulah kita sebarluahkan kepada masyarakat. Selagi mana kita duk cari je masyarakat, sampai bila-bila pun tak selesai lah isu ni kan. Jadi terima kasih banyak Kak Ngah. Mulakan dengan kasih sayang, mulakan dengan rahmah kan. InsyaAllah kita dahulukan kasih sayang. Mudah-mudahan kasih sayang itulah yang akan membaluti masyarakat kita, dan akhirnya yang paling penting kita bersama-sama berpimpin tangan menuju ke syurga Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita boleh kongsi-kongsikan kepada yang lain, dan kita jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.